Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa kita nak belajar pada hari ini? Okay, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum indeks yang melibatkan A kuasa sifar sama dengan 1 dan juga A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Jadi A tak sama dengan sifar. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okay, menentukan A kuasa sifar sama dengan 1. So, kita akan pergi yang ni dulu, baru kita akan pergi yang kedua ni. Okay, yang pertama ni kita tahu 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. Okay, kalau sebelum ni awak dah tahu A kuasa M bahagi A kuasa N sama juga dengan A kuasa M tolak N. Jadi kita akan apply hukum ni dalam soalan ini. Jadi kat sini kuasa dia kita tolakkan. Ni 3 tolak 3 akan dapat 2 kuasa sifar. Okey. Bentuk soalan ni pun kita boleh tukar dia dalam bentuk pendaraban berulang. Iaitu 2 darab 2 darab 2. Okey, bahagikan dengan 2 darab 2 darab 2. Jadi akan dapat 1. Okey, jadi dekat sini bentuk soalan ni kan sama dengan atas ni. Yang ini pun sama dengan atas ni. Jadi automatiklah 2 kuasa sifar sama juga dengan 1. Terbukti. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, 5 kuasa. Kita dah tahu dah tadi kan, bila bahagi, kuasa dia kita tolak. So, 5 kuasa 4 tolak 4. So, akan dapat 5 kuasa sifar. Bila dah dapat 5 kuasa sifar, awak akan dapat 1. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya, negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 tolak 2. Okay. So, negatif 7 mesti ada tanda kurung. Sebab kat sini ada negatif. So, 2 tolak 2 akan dapat sifar. Akhir sekali jawapan dia dapat 1. So, kesimpulan dia kita akan dapat kat sini lah. Apa-apa pun, walaupun dia pemboleh ubah ataupun nombor negatif ataupun nombor positif, bila kuasa sifar akan dapat 1. Okey, jelas? Saya harap awak boleh faham konsep untuk indeks sifar. Okey, kita akan pergi pada bentuk yang seterusnya. Okey, bentuk yang seterusnya kita nak menentusahkan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey. 2 kuasa 3 bagi 2 kuasa 5. Kita tahu, macam tadi juga, 2 kuasa 3 tolak 5. Sama dengan 2 kuasa negatif 2. Okey, itu 1. Okey, kita tahu bila bentuk macam gini, kita boleh tukar dia dalam bentuk pendaraban. 2 darab 2 darab 2. Okey, ada 3 kan? So, 3 kalilah dia berulang. Okey, bagikan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, kita akan bahagikan dia satu persatu. Okey, so dekat sini bukan kosong kat sini bila dibahagikan kat sini ada 1, ada 1, ada 1. Okey, jadi kat sini 1 darab 1 darab 1 akan dapat 1. Okey, yang ni ada 2 berulang sebanyak 2 kali. So, 1 per 2 kuasa 2. Okay. Saya harap awak tak keliru lah. Okay. Jadi kat sini, bila kita nampak yang sebelah ni dah macam gini, kita tahulah 2 negatif 2 sama juga dengan 1 per 2 kuasa 2. Okay, jelas? So, daripada sini kita dah faham dia punya konsep ni. Kita boleh terus buat secara ringkas. M kuasa 2 tolak 5. So, akan dapat M negatif 3.
So kalau negatif, automatik kita akan tukar dia jadi 1 per. Nampak kuasa negatif, terus tulis 1 per M kuasa 3. Okey, senang tak? Senang kan? Okey, so kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, ni nombor negatif 4. 3 tolak 7. Okey, so kat sini negatif 4. 3 tolak 7, negatif 4. Okay, kalau tak boleh congak ini, tekanlah kalkulator. Bila congak salah, dah rugi. So, dekat sini bila negatif, kat sini negatif, kita kena letak tanda kurung lah. Okay, so, 1 per negatif 4 kuasa 4. Okay, jadi secara ringkasnya, kita tahu apabila A kuasa negatif N, kita nak tukar dalam indeks positif, automatik 1 per A kuasa N. Okay, kita akan pergi pada contoh yang seterusnya. Lupa pula nak padam. Okey. Jadi dekat sini dah boleh kita terus buat. Tak perlu tulis panjang-panjang tadi. A kuasa negatif 2. Saya kata apa tadi? Terus tulis 1 per A kuasa 2. Okay, yang ni pula. Okay, kalau ni tadi negatif ke atas, kita nak letak bawah, dia ada 1 per. Okay, tapi ni 1 per 8 kuasa negatif 5. Kita nak jadikan dia positif. So, kita naik atas 8 kuasa 5. Okay. Yang ini pun sama. Ni kat sini beza dia ni nombor. Ni pun boleh ubah. Tapi konsep dia tetap sama. Okey. So dekat sini akan dapat Y kuasa 9. Ada faham? Faham kan? Okey. Untuk soalan yang seterusnya, ada pula perkali kat depan ni. Tak perlu takut. Bila ada perkali, kita tahu dia adalah 2 darab M kuasa negatif 3. M kuasa negatif 3 ni adalah sama dengan 1 per M kuasa 3. Jadi teruslah 2 darab 1. Ni kan hubungannya darab. Okay, so 2 darab 1, 2 per M kuasa 3. Okay, yang ini depan dia ada pecahan. Tak apa. Konsep dia tetap sama. Kita ambil yang belakang ni. Belakang ni adalah sama juga dengan 1 per N kuasa 8. Jadi 3 darab 1, 3. 5 darab N, 5 N kuasa 8. Okey, bentuk soalan yang seterusnya. Alah cikgu, pecahan dah pula. Ni ada tanda kurung, yang ni tak ada tanda kurung. Okey, dia ada beza. Bila ada pecahan macam ni, kita kena terbalikkan dia. 3 naik atas, 2 turun bawah. Tanda ni, negatif 10 ni tak ada. Jadi kuasa 10. Tu je jawapan dia. Nampak macam susah, tapi senang je kan? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Tadi indeks pecahan, ni nak indeks negatif. Jadi tak ada masalah, ni positif kan? Bawa naik atas. 3 negatif 4. Okey, yang ini pula. N kuasa 20. Tapi dia nak kuasa negatif. Letaklah bawah. N kuasa negatif 20. Ada 1. Okey. Yang ini terbalikkan aja. N per M kuasa negatif 15. Kan senang. Okey. So, kita okey. Ni rasa yang terakhir ni. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, jadi kita dah tahu. Kita dah tahu konsep asas hukum pendaraban, pembahagian. So, kat sini 3 kuasa 2. Darab pula. 3 kuasa 2 tolak 4. Tolak pula. Tambah
tambah 4 tolak 8. So, akan dapat 3 kuasa negatif 2. So, jawapan akhir akan dapat 1/3 kuasa 2. Okey, yang ini jangan takut. Kita dah belajar sebelum ni. Kita darabkan. So, 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 15 per 2 kuasa 16 darab 3 kuasa 12. Okey, so kat sini kita nampak asas ni sama. Okey, yang ni sama. Jadi 2 kuasa 8 tolak 16 darab 3 kuasa 15 tolak 12. Okey, dia akan dapat jawapan 2 kuasa negatif 8 darab 3 kuasa 3. Okay, so kat sini kita tahu 2 kuasa negatif 8 adalah 1/2 kuasa 8 kan? So, akan dapat 3 kuasa 3 per 2 kuasa 8. Okay. Jadi, seterusnya untuk penilaian dan pentaksiran awak, okay, saya akan bagikan dia punya link soalan kuis tu melalui grup WhatsApp awak. Okay, jadi apa yang kita dah belajar pada hari ni? Okay, kita dah belajar apa? Kita dah imbas kembali. Apa dia? A kuasa M darab A kuasa N. Okay, so akan dapat A kuasa M tambah N. Dan kita juga dah imbas balik A kuasa M bahagi A kuasa N. So, kuasa dia kita tolak. Dan juga yang ini ada tanda kurung kat luar. Ada kuasa kat luar tanda kurung ni. So, kita akan darabkan. Okay. Ini perlu lekat dalam kepala awak. Perlu ingat, wajib. Sebab saya tengok soalan kuis yang lepas ramai yang keliru. Okay, kita pun tak tahu apa dia Y kuasa sifar dan juga apa-apa nombor yang kuasa sifar akan dapat 1. Okay, dan Y kuasa 1 ni sama juga dengan Y. Kita tak perlu tulis kuasa 1. Okey, dan yang penting hari ni kita dah belajar untuk indeks negatif. Jadi bila indeks negatif kita boleh songsangkan dia. Jadi 1/A kuasa N dan A kuasa N kita songsangkan dia akan jadi 1/A kuasa negatif N. Kalau dia pecahan kita terbalikkan. B naik atas, A turun bawah, kuasa dia akan jadi positif. Okey, sekian saja untuk hari ni. Selamat menjawab soalan. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye.